Tumpuan berita malam ini, Unimas diseru integrasi teknologi AI. Persidangan AAC ke-13 pupuk kesedaran aerosol terhadap kesihatan awam. Kerajaan Sarawak terus martabat sukan dan kebudayaan. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Universiti Malaysia Sarawak Unimas diseru untuk bersedia mengintegrasi teknologi kecerdasan buatan AI dalam proses pengajaran, penyelidikan dan pengurusan. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, dunia hari ini dipacu oleh teknologi canggih seperti AI dan revolusi digital yang memerlukan institusi itu untuk terus kekal relevan di peringkat global. Menurut beliau, pendekatan itu akan memudahkan usaha melahirkan graduan yang dilengkapi, kemahiran terkini dan diperlukan pemegang taruh serta pasaran pekerjaan. Ini adalah langkah yang perlu diambil bagi memastikan Unimas kekal relevan di peringkat global serta dapat melahirkan graduan yang dilengkapi dengan kemahiran terkini yang diperlukan oleh pemegang taruh dan juga pasaran pekerjaan. Penggunaan teknologi bukan sahaja dapat meningkatkan kecekapan operasi universiti, tapi juga memberi peluang kepada Unimas untuk menjadi peneraju dalam inovasi penyidikan yang memanfaatkan teknologi moden. Beliau berkata demikian dalam Majlis Convocation Unimas ke-28 Sidang 1 di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Detar Putra Unimas Kota Semerahan pada Isnin. Hadir sama Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Dalam pada itu, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi yang juga Chancellor Unimas turut berharap graduan Unimas untuk terus menyumbang kepakaran mereka kepada kemajuan masyarakat. Ujarnya ke arah itu, para graduan perlu kekal relevan seiring dengan perubahan era moden pada zaman ini. Pelajaran tidak berakhir setelah tamat pengajian. Untuk kekal relevan dalam era moden ini adalah penting untuk saudara-saudari terus menimba ilmu dan mengemaskini pengetahuan. Persidangan Aerosol Asia platform penting untuk saintis, penyelidik, pengubal dasar dan industri meneroka penyelidikan canggih serta kerjasama dalam memajukan penyelidikan aerosol dan tumpuan terhadap implikasi kesihatan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bang Openg berkata, pada tahun ini Malaysia turut berbesar hati untuk menjadi tuan rumah Asian Aerosol Conference AAC ke-13 dalam usaha menghadapi cabaran kesihatan alam sekitar dan awam yang semakin meningkat berkaitan dengan pencemaran aerosol. Ujarnya, kesan terhadap pencemaran udara turut menunjukkan peningkatan, terutamanya jangkitan paru-paru, asma dan sebagainya yang memerlukan usaha menangani isu ini di peringkat tempatan dan global. This year's theme, Standardizing Aerosol Science, Technology, Policy and Practice towards Sustainable Solutions, comes at a critical time. Aerosols impact air quality, climate change, and human health. Their effects on respiratory and cardiovascular diseases, particularly in vulnerable populations, make understanding and mitigating aerosol pollution a public health priority. Beliau berkata demikian menerusi teks yang dibaca Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hien semasa majlis perasmian AAC ke-13 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Isnin. Datuk Patinggi Abang Zohari berkata, Sarawak juga telah memberi tumpuan kepada inisiatif yang secara langsung menangani alam sekitar dan kesihatan berkaitan isu aerosol serta memberi keutamaan mengurangkan jerebu rentas sempadan. Hadir sama Timbalan Menteri Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar Malaysia, Datuk Sri Huong Tiong Si, Presiden Asian Aerosol Research Assembly AARA3, Profesor Chin Chen Chen, Pengerusi Aerosol Asia ke-13 Persidangan 2024, Teknologis Dr. Nur Zaitun Yahaya dan tetamu kehormat yang lain. Selain menumpukan kepada pembangunan mampan, Kerajaan Sarawak turut mendukung
usaha mempertabatkan sukan dan kebudayaan di negeri ini agar dikenali di peringkat antarabangsa. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, penganjuran Borneo Open International Dance Sport Conventions and Championship Competitions BOIDC membuktikan bahawa Sarawak mampu melahirkan bakat serta memperkembangkan industri sukan dan seni persembahan yang bertaraf dunia. So I want to thank KPAA, it stands for Kuching Performing Arts Association, and Ting Dance Academy for playing their roles and doing their part for Sarawak in nation building. Because we need all of us to play our role and do our part. Beliau berkata demikian ketika majlis penutupan kejohanan Second Borneo Open International Dance Sport Championship BOIDC 2024 di Kuching pada Ahad. Dalam pada itu, beliau turut memuji usaha penganjuran BOIDC yang menyumbang kepada pertumbuhan industri pelancongan dan pembangunan ekonomi Sarawak sekaligus meningkatkan status Sarawak sebagai destinasi sukan dan seni persembahan di peringkat antarabangsa. Jelas beliau, penganjuran program seperti ini bukan sahaja untuk pertandingan tetapi juga untuk memupuk semangat kesukanan, persahabatan dan menyumbang kepada pembangunan Sarawak. BOIDC turut disertai 17 buah negara antaranya China, Singapura, Perancis, Moldova, Korea, Taipei, Indonesia, Hong Kong, Macau, Mongolia, Filipina, Uzbekistan, Spanyol, Kazakhstan, Itali dan United Kingdom serta Malaysia. Bengkel Pemekasaan Kejiranan Mesra KJM yang dianjurkan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU menjadi sebahagian daripada usaha untuk memkukuh kepimpinan dalam komuniti setempat. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, inisiatif ini selari dengan misi DBKU untuk menjadikan Kuching sebuah bandar yang bersih, cantik, selamat, pintar dan lestari. Jelasnya, platform ini bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran komuniti, malah turut memberikan inspirasi dalam menyampaikan perkhidmatan yang lebih baik dan mesra kepada rakyat. Di samping itu juga sepasti bengkel seperti ini juga memberi peluang kepada kita untuk berinteraksi, berkongsi idea serta meningkatkan kerjasama sesama kita selaku pemimpin dalam KJN masing-masing dalam memberi input serta balas yang penting kepada pengurusan DBKU, terutamanya dalam aspek keselamatan, kebersihan dan juga kebersihan bandaraya. Justru inisiatif kita sama-sama adalah selari dan seragam untuk memastikan bahawa matlamat DBKU dalam menjadikan kawasan Kuching, terutamanya Kuching Utara, sebagai bandaraya yang bersih, cantik, selamat, pintar dan lestari. Beliau berkata demikian dalam majlis penangguhan Bengkel Pemekasaan Kejiranan Mesra KJM DBKU di Kuching pada Isnin. Bengkel tersebut diadakan selama 3 hari bermula 2 hingga 4 November 2024 bertujuan untuk membantu pemimpin-pemimpin KJM merangka kalender aktiviti bagi tahun 2025 serta menetapkan hala tuju strategik bagi mempertingkatkan kesejahteraan bandar. Sebanyak 54 kumpulan KJM yang terdiri daripada pengerusi dan ahli jawatankuasa setiap KJM berhimpun untuk bertukar idea dan berkongsi pandangan dalam perancangan masa depan. Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Mazuki telah hadir menyempurnakan simbolik penyerahan bendera Sarawak kepada Ketua Delegasi Perkhidmatan Awam Sarawak yang akan ke Sri Lanka dan Jepun di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Isnin. Delegasi Perkhidmatan Awam Sarawak yang akan ke Colombo, Sri Lanka dijadual menyertai International Convention on Quality Control Circles 2024 ICQCC. Rombongan tersebut akan diketuai oleh Pengarah Unit Transformasi dan Inovasi Sarawak STIU, Supri Awang Said dan disertai seramai 35 orang pegawai bermula dari 11 hingga 14 November 2024. Sebanyak 4 kumpulan inovatif dan kreatif KIK yang merupakan pemenang Anugerah Inovasi Sarawak Civil Service Innovation Convention Award SISCA 2023 akan mewakili Sarawak dalam ICQCC 2024. Antaranya kumpulan Lens Tahai Q daripada Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Limbang, kumpulan Eagle, Majlis Pembandaran Sibu, kumpulan Ipoh K Pejabat,
Residen Mukah dan kumpulan Techscape, Lembaga Kemajuan Bintulu. Sementara itu, lawatan penanda aras inovasi perkhidmatan awam Sarawak ke Jepun pula akan bermula dari 1 hingga 6 Disember 2024. Delegasi tersebut akan disertai seramai 19 orang pegawai sebagai penghargaan atas dedikasi dan usaha gigih kumpulan KIK semasa program ICQCC 2022 di Jakarta, Indonesia. Lawatan ini bertujuan memberi pendedahan kepada peserta mengenai kepentingan inovasi dan peningkatan kualiti penyampaian sektor awam melalui bengkel, simulasi serta latihan praktikal yang akan dikenalikan oleh pakar dari Jepun. Antara delegasi yang akan turut serta dalam lawatan tersebut ialah kumpulan Sirius Prime daripada Majlis Bandaraya Miri yang telah berjaya membawa pulang The Prime Gold Award, manakala kumpulan Sasoku Tech and Innotech Q9 daripada Jabatan Tanah dan Survey bahagian Kuching dan bahagian Bintulu masing-masing telah memenangi Gold Award dalam konvensyen tersebut. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas menjadi platform meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pendidikan dan perancangan kerjaya bagi belia Sarawak. Ahli Lembaga Pemegang Amanah Tegas Datuk Ding Kuong Hing berkata, menerusi inisiatif seperti pameran karya dan latihan Sarawak SCAT 2024 dapat membantu pelajar, pencari kerja dan profesional muda mempunyai akses kepada maklumat dan peluang penting. The SCAT Fair is not only an exhibition but also a platform that fosters awareness about the importance of education and career planning for Sarawak's youth. It is a venue that brings together various sectors, allowing for comprehensive engagement and creating opportunities for everyone. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penutupan dan penyampaian hadiah SCAT 2024 di Sibu pada Ahad. Menurut Datuk Ding, pameran SCAT berfungsi sebagai pusat sehenti untuk pelajar, belia, ibu bapa dan semua masyarakat untuk mengakses maklumat terkini berkaitan pendidikan, peluang kerjaya dan perkhidmatan bantuan kewangan yang disediakan oleh agensi yang mengambil bahagian. Ujarnya, bagi lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, pameran ini menawarkan platform meneroka program akademik dari universiti, kolej, politeknik dan pusat latihan vokasional. Pada program tersebut, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bekerjasama dengan 30 syarikat menawarkan 1,000 kekosongan jawatan pelbagai sektor. Sekian Buletin Ukas bersama saya, Janet Bennett. Sila like, share dan follow semua platform media sosial Ukas, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan Ukas channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin Ukas dengan paparan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki menyempurnakan simbolik penyerahan bendera Sarawak kepada Ketua Delegasi Perkhidmatan Awam Sarawak yang akan ke negara Sri Lanka dan Jepun di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat, Salam Ukas.